Temu kembali penularan COVID-19 kali ini menyaksikan pelbagai pihak menggembling tenaga untuk membantu Malaysia, negara kita mengatasi wabak ini. Sudah tentu wira terbesar adalah mereka yang berada di barisan hadapan. Selain anggota polis dan Angkatan Tentera Malaysia, sudah tentu petugas kesihatan, jururawat, doktor dan sebagainya berada di barisan hadapan setiap hari dan lebih ramai antara mereka yang dikerahkan untuk kita menewaskan wabak ini yang semakin banyak kes positif kita saksikan setiap hari. Untuk kita berbincang berkenaan dengan itu adalah Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Al-Rashid. Beliau adalah pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM. Assalamualaikum Prof. Datuk, pertama sekali kita faham, sebelum ini Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham ada menyebut bahawa hospital universiti juga kita gunakan untuk membantu menyokong pesakit-pesakit COVID-19, tenaga kerja malah pelajar perubatan yang berada di tahun kedua, tahun terakhir pengajian kita ambil juga. Mungkin pertama sekali untuk kita memahamkan, pada waktu biasa, bukan waktu krisis, apa peranan hospital universiti berbanding dengan hospital biasa, dan kini sewaktu krisis bagaimana peranan hospital universiti membantu membendung penularan COVID-19? Okey. Terima kasih saudara Lokman ya. Sebenarnya hospital pengajar universiti ini adalah hospital yang di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Kalau dahulunya hospital ini dinamakan Hospital Universiti. Yang pertama ialah Hospital dari Universiti Malaya, juga dikenali sebagai Pusat Perubatan Universiti Malaya. Kita juga mempunyai beberapa hospital pengajar universiti yang lain. Umpamanya di UKM ini kita mempunyai Hospital Chancellor Tuanku Mukhris. Dahulunya dikenali sebagai HUKM yang dibuka pada tahun 1998, kemudiannya menjadi Pusat Perubatan UKM 2008 apabila bergabung dengan Fakulti Perubatan dan dinamakan semula sebagai HCTM. Banyak lagi hospital-hospital yang seperti ini, seperti Hospital USM, UIA, UITM dan UPM. Kami mempunyai peranan untuk menghasilkan doktor-doktor di dalam negara ini dan juga memainkan peranan untuk melatih what we call postgraduate, pasca siswadah, melahirkan pakar-pakar di dalam negara ini. Di waktu yang biasa, selain daripada itu, hospital ini juga digunakan untuk mengajar, menghasilkan pelajar nursing, paramedical, farmasi, dental dan sebagainya. Di zaman apabila berlaku wabak ini, peranannya perlu dikembangkan untuk membantu Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melawan wabak penyakit COVID-19 ini. Jadi peranan utama dimainkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Kita bukan berniat untuk duplicate, tetapi untuk enhance ataupun memberikan sokongan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia apabila diperlukan. Itulah jawatan ringkas saya. Okey, Profesor, kita lihat sebelum ini Ketua Pengarah Kesihatan ada menyebut bahawa kita perlu juga mengambil tenaga kerja tambahan petugas kesihatan termasuk pelajar perubatan yang berada di tahun terakhir ataupun 2 tahun terakhir. Apa cabaran kita untuk menggembling tenaga mereka? Bukan kita mahu mengecilkan keupayaan mereka, tetapi mungkin mereka tidak lagi belum lagi menamatkan pengajian. Ada sebarang cabaran untuk menggunakan pakai tenaga kerja yang belum lagi habis belajar ini kita letak di medan perang di hospital-hospital di front lines. Baik. Mungkin saya perlu perjelaskan ya. Sebenarnya kita tidak menggunakan pelajar-pelajar perubatan ataupun menggunakan houseman ya, pelatih-pelatih pasca juadah yang baru lulus itu di barisan hadapan. Tidak sekali ya. Mungkin ada tanggapan ataupun apabila laporan yang kurang jelas. Perkara ini memang tidak berlaku di hospital pengajar kami dan juga saya yakin tidak juga berlaku di hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa yang berlaku adalah kita menggunakan tenaga-tenaga pelajar-pelajar pakar. Mereka ini adalah specialist in training. Mereka ini adalah berada di tahun akhir, yang telah very senior, yang telah menjadi doktor beberapa tahun, yang mampu untuk berada di barisan hadapan dengan selamat. Di sini kita tekankan bahawa keselamatan petugas-petugas perubatan kita adalah prioriti kita yang utama. Kita mempunyai mantra di sini, your safety is our priority. Kita memberi latihan kepada mereka, kita memberi PPE yang mencukupi, kita memantau segala kebajikan mereka. Setiap hari temperature mereka diambil dan kita pastikan mereka yang tidak sihat tidak lagi berada di barisan hadapan. Kita juga pastikan yang mereka ini mempunyai
sokongan dari segi mental, ya, kita membuka bilik di bilik gerakan itu kita ada sokongan psikologi yang diberi oleh pakar-pakar psikologis kita, dan juga kita memantau sekiranya berlaku fatigue, ya, kita tahu mereka ni bekerja dalam jangka masa yang panjang. Kesihatan mereka perlu dijaga. Di hospital kita, saya ingin tegaskan sekali lagi, tidak ada antara health workers kita ataupun petugas kita yang mendapat jangkitan daripada pesakit-pesakit COVID kita yang sekarang ini di dalam hospital kita seramai 68 orang. Terima kasih. Okay. Profesor, kita lihat penularan COVID-19 walaupun kita mungkin sudah mula menunjukkan tanda-tanda kita mampu meratakan lengkung, itu terlampau awal untuk kita cakap, tapi setakat ini kita mungkin optimis lagi. Tetapi situasi masih lagi genting. Kita masih memerlukan tenaga kerja, khasnya kaki tangan kesihatan yang semaksimum yang mungkin. Jika Datuk sebut berkenaan tadi dengan fatigue, dengan tekanan dari segi psikologinya, sungguh pun kalau ada kaki tangan perubatan kita di hospital doktor khasnya yang berasa penat dan mereka tidak lagi boleh bekerja, adakah kita mampu untuk merehatkan mereka di waktu kita memerlukan tenaga kerja kaki tangan kesihatan yang begitu tinggi sekarang ni? Satu soalan yang baik, Saudara Lokman. Kita perlu perancangan awal, ya, apabila kita berada di medan perang. Ketuanya mesti menyusun barisan-barisan askar-askarnya dengan secara teliti dan secara teratur. Jadi saya hanya boleh bercakap, umpamanya kami di Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis ini, kita berpeluanglah untuk sebelum kita menjadi hospital COVID ini, kita berpeluang untuk membuat persediaan awal sejak daripada bulan Januari lagi. Jadi kita bahagikan staf kita yang seramai 4,000 orang itu kepada 3 kumpulan utama. Jadi kalau kita letak barisan hadapan kita kumpulan A, kita inginkan kumpulan B itu bersedia dan dilatih dan cukup ready, ya, macam reserve pasukan bola sepak ini untuk ready untuk masuk pada bila-bila masa sahaja. Dan kemudian ada pasukan C yang akan mengambil alih tugas pasukan B apabila pasukan B untuk masuk, dan supaya pasukan A boleh berehat, ataupun ada antara mereka yang kita rasa terdedah kepada pesakit-pesakit yang perlu dikuarantinkan. Alhamdulillah, walaupun kita telah mengkuarantinkan seramai 148 daripada staf kita, semuanya kita test negatif. Itu hanyalah precautionary measure. So, kita perlu aturkan ini dengan cara yang teliti supaya mereka tidak penat, supaya mereka dapat bersedia, supaya pesakit-pesakit dapat diberi rawatan yang sebaik-baiknya. Datuk, akhir sekali seringkasnya mungkin kita lihat laporan-laporan media, kita lihat angka yang dikongsikan, mungkin itu memberikan sedikit sebanyak gambaran apa yang dilalui oleh petugas kesihatan on the ground, tetapi tidak apa yang mampu sepadan dengan berada di lapangan sendiri seperti Datuk dan kaki tangan Datuk. Mungkin boleh ceritakan sedikit, bawa kami ke dalam ward emergency, ward critical COVID-19, bagaimana situasinya setiap hari dan bagaimana kaki tangan kesihatan bertungkus lumus setiap hari. Ya. Terima kasih. Yang ini susah nak diceritakan tanpa kita sendiri merasakanlah. Ya, bukan sahaja mereka ini penat, berada di bahagian hadapan tu dengan tugas yang masa bertugas yang agak panjang, tetapi saya ingin tekankan bahawa tekanan itu juga agak tinggi, ya. Mereka ini juga adalah manusia. Mereka ini juga mempunyai keluarga, mereka ini juga mempunyai anak. Mereka sentiasa berada di dalam fikiran mereka ini bahawa takut-takut kalau mereka ini dijangkiti. Ya, so that's the first thing yang saya notice apabila kita mula-mula menyusun petugas-petugas kita untuk bersedia. Apabila kita melihat jangkitan ini makin banyak dan kita tahu hospital kita akan digunakan sebagai salah satu hospital COVID, ya, kita sediakan mental dan fizikal mereka itu. Jadi mereka terpaksa bersedia. Dan kena ingat juga, ya, Saudara Lokman, mereka ini apabila bertugas tidak seperti biasa. Mereka bertugas di dalam suasana yang agak panas sebab terpaksa memakai baju PPE. Kalau kita pakai mask itu N95 itu dengan betul, sebenarnya dia boleh tahan sejam aja sebab susah nak bernafas. Hanya orang yang pakai itu yang merasainya. So kita letak banyak aircon di kawasan-kawasan itu, dan juga apabila kita terpaksa cordon off, ya, the area tu, kita tidak mahu mencampur adukkan pesakit yang tidak ada COVID-19 dan pesakit ada COVID-19. Jadi kawasan-kawasan itu banyak ditutup dan terpaksa melalui jalan yang lebih jauh dan keselamatan yang lebih tinggi. Setiap
security kita lalu kena cuci tangan, kita perlu jarakkan kedudukan kita, kita perlu ambil temperature dan rekodkan siapa yang masuk dan keluar, kita perlu hantar balik mereka yang tidak perlu berada di hospital, kita tidak mahu ramai sangat berada di sini. Jadi keadaan begitu berubah. Mereka ini bekerja dalam satu keadaan yang luar biasa. Virus ini pun luar biasa apabila mula keluar dia dipanggilkan novel sebab kita tidak pernah melihat, dan saya rasa negara tidak pernah mengalami keadaan sebegini. Sebelum ini ada SARS, sebelum ini ada JE, tetapi kita tidak pernah mengalami keadaan yang seumpama ini, dan inilah kali pertama untuk ramai petugas-petugas kita. Jadi mereka ini juga penat, mereka ini juga manusia, mereka ini juga mempunyai hati yang gusar. Kita faham keadaan ini, dan bagi pihak pengurusan hospital kita perlulah memberikan sokongan yang sebaik-baiknya. Dan kita alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada pihak kementerian, pihak bos Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi, kepada orang ramai, semua yang memberikan sokongan yang penuh, yang tidak putus-putus kepada kami. Okey, Dato' akhir sekali secara ringkasnya, kita mungkin ulang mesej-mesej ini beberapa kali setiap hari kita ulang, tapi mungkin it carries more weight, dia membawa makna yang lebih mendalam jika datang daripada mulut doktor sendiri berbanding dengan mulut saya. Apa mesej doktor dan juga kaki tangan kesihatan di sana dari medan hadapan kepada orang ramai yang kini berada di rumah di bawah perintah kawalan pergerakan? Bagaimana orang ramai boleh membantu kaki tangan petugas di frontline? Ya, terima kasih. Bagi saya ucapkan kita mendoakanlah supaya semua selamat. Kita mendoakan supaya wabak ini dapat ditangani dengan baik. Kita perlukan kerjasama daripada orang ramai untuk mendengar nasihat yang diberikan ataupun amanat yang diberikan oleh pihak kerajaan, terutamanya daripada Ketua Pengarah Kesihatan yang setiap hari berada di media memberikan pesanan-pesanan dan data yang terakhir, yang terkini. Ya, bersabar, beri kerjasama yang penuh, duduk di rumah dan ikutilah nasihat untuk jaga kesihatan. Basuh tangan itu dan janganlah keluar kalau tidak perlu keluar ke tempat-tempat yang mana yang terutamanya mass gathering lah ya. So MCO ini dibuat ataupun PKP ini dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Kita tidak ada tempat lain kita nak lari ya. Kita ini adalah masalah seluruh dunia. Bukan saja di Malaysia, bukan saja di Kuala Lumpur, bukan saja di hospital Kementerian Kesihatan ataupun HPU kita seperti ini, masalah seluruh dunia. In the end of the day, saya rasa mungkin penyakit ini akan menjangkiti ramai orang. Cuma yang kita minta ialah supaya penyakit ini tidak dijangkiti pada satu masa yang amat singkat, yang mana kita punya institusi-institusi kesihatan ini tidak mampu untuk menampung ya. Kita nak flatten the curve ya, setiap hari kita dengar flatten the curve. Kurangkan jangkitan pada satu masa tertentu supaya kita mampu untuk merawat pesakit itu pada satu masa tertentu. Apa yang kita buat di hospital pengajar juga adalah indirectly flatten the curve for KKM. Ya, kita mengambil pesakit-pesakit ini daripada Sungai Lui, daripada Tafiz, daripada Ulu Langat untuk mengurangkan beban di Hospital Sungai Buloh dan Hospital Kuala Lumpur supaya mereka dapat menumpukan sepenuh perhatian merawat pesakit-pesakit yang masuk saban hari ke sana. So, saya harap orang ramai dapat bersabar, berilah kerjasama penuh kepada pihak kerajaan dan doakanlah kami di hospital-hospital untuk dapat menjalankan tugas yang baik. We are your last port of call, not the front line. You are the frontliners. Terima kasih.